Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua murid tahun 6 yang Ustaz kasih sekalian, apa khabar semuanya? Alhamdulillah, bersama Ustaz hari ini dalam tajuk Jauhi Syirik. Tajuk ini dalam bidang akidah. Kamu boleh buka buku teks muka surat 101 untuk merujuk tajuk ini. Murid-murid yang dikasih sekalian, sekarang ini tengok dulu gambar yang telah Ustaz paparkan ini. Kamu rasa ini gambar apa? Okey, betul, ini merupakan gambar orang sedang menyembah berhala. Lihat pula gambar yang kedua ini. Ada lilin, kemudian ada tengkorak lagi. Inilah gambar pemujaan jin dan syaitan. Seterusnya, ini biasa nih, ada orang menggunakan patung, kemudian ada yang menggunakan asap-asap. Ini biasanya ialah bomoh yang menggunakan sihir. Seterusnya, berdoa kepada makhluk selain daripada Allah. Okey. Untuk meneruskan tajuk ini, Ustaz mahu kamu tengok video ini dahulu. Apakah itu syirik? Syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, sama ada dari sudut i'tikad, perkataan atau perlakuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 72 yang bermaksud bahwasanya sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya Allah haramkan kepadanya syurga dan tempat kembalinya ialah neraka. Penyembahan berhala, patung atau batu, menggunakan khidmat bomoh, dukun atau pawang, mempercayai ramalan bintang-bintang tertentu, penggunaan tangkal, azimat atau yang seumpamanya, mempercayai ada Tuhan lain atau kuasa yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, semuanya merupakan perkara syirik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita wajib mempercayai hanya ada satu kuasa yang hebat, hanya ada satu Tuhan yang tunggal, dan hanya satu sahaja tempat kita memohon pertolongan, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, marilah kita hindari daripada segala perlakuan syirik dan memperkukuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperdalami ilmu pengetahuan berkaitan agama dan mengamalkannya, kerana dengan cara inilah kita akan mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Okey, tadi kamu telah pun melihat video ringkas berkenaan dengan topik yang kita bincangkan pada kali ini. Sekarang ini mari kita lihat pula dialog ataupun perbincangan antara seorang murid dan juga ustazahnya. Ustazah, lihat rencana ini. Memakai azimat boleh merosakkan akidah. Boleh ustazah jelaskan? Benar Hakim, azimat atau tangkal hanyalah kertas, kain atau bahan lain yang mempunyai tulisan tertentu. Orang yang memakai azimat percaya bahawa benda ini mempunyai sakti dan memberikan manfaat kepada diri sendiri dan memudaratkan orang lain. Apabila seseorang mempercayai bahawa azimat dapat menyembuhkan penyakit, menentukan kejayaan dan melindungi daripada bahaya, itulah menyebabkan rosaknya akidah. Perbuatan ini dinamakan syirik. Bukankah Allah Maha Berkuasa menyembuhkan penyakit, penentu kejayaan dan tempat kita memohon perlindungan, ustazah? Bijak kamu Hakim, memang benar kata-kata kamu. Jadi Hakim ini telah memahami bahawasanya tempat untuk kita memohon pertolongan yang berkuasa, maha berkuasa ialah hanya Allah Subhanahu wa taala. Okey, sekarang kita masuk kepada pengertian dan juga dalil bagi
tajuk syirik ini. Apa dia maksud syirik? Syirik ialah perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Syirik boleh berlaku sama ada dengan perkataan, perbuatan dan i'tikad. I'tikad ini murid-murid ialah kita punya kepercayaan berkenaan dengan ketuhanan, kepercayaan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ataupun i'tikad ini kita punya pegangan. Itulah yang dikatakan sebagai akidah. Akidah ini berasal daripada perkataan simpulan. Ya, simpul macam tali yang bersimpul, itu merupakan pegangan seseorang berkenaan dengan sesuatu perkara. Jadi apabila datang syirik itu, syirik dia akan merosakkan pegangan itu, kerana sepatutnya pegangan yang dia ada itu hanyalah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila datang perkara syirik, dia telah merosakkan pegangannya yang hanya sepatutnya dia bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum mensyirikkan Allah ialah haram. Perbuatan ini dikategorikan sebagai dosa yang paling besar serta dijanjikan dengan azab yang pedih. Jadi syirik terbahagi kepada dua, iaitu syirik jali dan juga syirik khafi. Apa dalil naqli dalam Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-22. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maksudnya, maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahui bahawa Allah ialah Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah, murid-murid yang dikasihi Allah sekalian, itu adalah merupakan bahagian pertama daripada tajuk kita ini. Jadi untuk melengkapkan pelajaran kamu, Ustaz mahu kamu membuat aktiviti bertulis ini. Yang pertama ialah apakah pengertian syirik. Tadi telah pun dijelaskan berkenaan dengan pengertian syirik. Yang kedua, jelaskan dua contoh perlakuan syirik. Ustaz rasa kamu tadi telah diperlihatkan 4 contoh perlakuan syirik. Ustaz mahu 2 contoh perlakuan syirik daripada 4 tadi yang mula-mula Ustaz tayangkan. Yang ketiga, apakah hukum mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala? Jadi ini merupakan soalan yang senang. Ustaz percaya kamu dapat menjawabnya dengan baik. InsyaAllah, seperti biasa, kamu serahkan tugasan kamu kepada Ustaz untuk Ustaz buat penilaian dan juga semakan. Sehingga kita bertemu kembali kepada pelajaran yang akan datang. Terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.